الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم
جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Ya.
Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ni jadi tak IG? Udah buka yang ni lah. Tapi 19 je. 19 tak ada bateri. Minta maaf ya, sebenarnya kita ada masalah duk setting IG daripada tadi tak dapat buka. Jadi mungkin sahabat-sahabat di IG boleh pindah ke Facebook lah buat masa ni, sementara IG kita tengah setting. Mungkin boleh bincang lagi dengan tim. Sebab hari tu ni apa ni? Okay. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita mula lagi sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala pujian kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Baru dapat ni di IG ni, kita tunggu sekejap. Sebab di IG pun biasanya kehadiran dalam 1,000, 3,000, lebih kurang macam tu lah. Jadi di IG juga menunggu. Subhanallah, sahabat-sahabat di IG, minta maaf ya, kita baru dapat buka. Okey, alhamdulillah. Boleh dengar suara saya sahabat-sahabat jelas ya? Masya Allah, alhamdulillah, cepat tu masuk tu IG tu. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Masya Allah, 9 hari kita tak jumpa. 5, 6, 7, 8, 9. Betul, 9 hari. Maksudnya hari Jumaat yang lepas. Lepas tu 1 minggu, 5 hari campur hujung minggu, satu ahad, jadi 9 hari lah. Kuliah kita setelah 9 hari baru kita jumpa balik hari ni. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ujian demi ujian yang kita tempuh dalam tempoh ini daripada sebelum Aidul Adha sehinggalah sekarang. Sama ada ujian yang menimpa langsung kepada kita ataupun ujian yang menimpa kepada ummah. Dan pagi ini kita dikhabarkan satu berita yang sangat menyedihkan, bahawasanya Palestin, Gaza dibom daripada page ataupun Israel Defense tu kan. Mereka seolahnya mengatakan bahawa mereka bom kawasan yang dijangka inilah tentera Palestin, jentera Brigade Palestin. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian,
Wallahu alam, setakat ni begitulah berita yang dilihat pagi tadi. Wallahu alam. Subhanallah, muslimin-muslimat. Terlalu banyak kacau bilau yang berlaku sekeliling kita. Sama ada dalam rumah kita, kan, ujian dengan keluarga, kacau bilau dan sebagainya. Ujian dalam di luar rumah kita, dalam negara, dalam dunia dan sebagainya. Inilah dunia akhir zaman penuh dengan kacau bilau, dengan pelbagai bentuk kemungkaran, pelbagai bentuk kejahatan, musibah, wabak dan sebagainya. Jadi yang akan menjadi pedoman kita, yang akan menjadi penyuluh kita, tuan-puan sekalian, yang akan jadi pedoman kita adalah ilmu. Malam tadi saya ada baca buku kecil tu. Buku kecil tu menuliskan mukadimahnya. Dia kata, barang siapa yang menjadikan ilmu sebagai pedoman hidupnya, maka selamatlah ia daripada segala kacau bilau. Masya Allah. Pedoman hidup manusia kita ni adalah ilmu. Dan Al-Quran itu sumber utama ilmu, sahabat-sahabat. Hadis-hadis Nabi juga adalah sumber ilmu, sahabat-sahabat. Jadi apapun lah berlaku, kacau bilau yang berlaku, sama ada semalam, hari ini ataupun besok dan seterusnya, ilmulah yang akan memandu kita menjadi manusia yang sabar, manusia yang banyak berdoa, manusia yang banyak menasihati kebaikan, bercakap-cakap yang baik, yang mana Nabi SAW menyebutkan al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah, sahabat-sahabat. Dan Nabi berpesan, jika kamu tidak ada perkataan yang baik, maka diam. Maksudnya, subhanallah, namun perkataan yang baik itu diberi pahala sedekah, dikira ganjaran sedekah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, syukur setelah sekian lama bertungkus lumus, kan, iklan mengajak sahabat untuk mengadakan ibadah korban, akhirnya kita telah pun berjaya. Nak sebut berjaya tu dari sudut zahir lah, tapi mudah-mudahan berjaya juga di sisi Allah. Itu yang kita kejar, sahabat-sahabat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Kejayaan di sini merangkumi kejayaan dunia dan akhirat. Hayya 'alas salah, marilah menuju kepada salat. Datanglah kepada salat. Masya Allah. Bila kita menuju kepada solat, sahabat-sahabat, bukan zahir saja menuju, tetapi saat kita menuju nak solat tu, yang turut menuju kepada solat adalah hati turut menuju. Sebab ramai orang ketika nak solat, anggota badannya sahaja yang kelihatan bersedia untuk solat. Ambil wuduk, hadap kiblat, berdiri dan sebagainya. Tetapi hatinya tidak menghadap kiblat. Hatinya tidak menghadap Allah. Saat kita berwuduk, nampak anggota wuduk itu sedang dibasuh, tetapi kita tidak menyertakan hati untuk dibasuh. Sedangkan semua anggota wuduk itu, sahabat-sahabat, adalah mewakili anggota dosa. Subhanallah. Anggota-anggota wuduk adalah mewakili anggota yang melakukan dosa. Apa anggota wuduk? Muka, mulut, ada lidah dalamnya, wajah, kan, tangan, kepala kita, fikiran berada di kepala, telinga, apa yang kita dengar, kaki yang melangkah. Semua ini anggota-anggota yang terlibat dengan melakukan dosa. Sebab itu orang yang menghadirkan hati ketika wuduk, dia bukan sekadar membasuh anggota zahir, tetapi ia juga membasuh hatinya, anggota batin daripada wuduk-wuduk tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah memanggil kita, hayya 'alas salah, datang salat. Hayya 'alal falah, datang menuju kepada kejayaan. Kalau kamu benar-benar datang menuju ke salat, kepada salat, dengan zahir kamu, dengan batin kamu, kan, zahir kamu menghadap kiblat, batin kamu juga menghadap kiblat. Zahir kamu rukuk, hati kamu juga sedang rukuk. Zahir kamu sujud, hati kamu juga sedang sujud. Saat kamu berdiri tegak menghadap kiblat, saat itu hati kamu juga lurus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan orang yang sebegini, hayya 'alal falah, dia akan datang menuju kepada kejayaan. Kejayaan dunia, walaupun dia melakukan maksiat,
dia berjaya kembali semula kepada taubat. Walaupun dia jauh daripada Allah, dia akan berjaya kembali untuk dekat dengan Allah. Walaupun dia dalam keadaan apa jua keadaan, dia tetap berjaya menjadi hamba Allah yang redha. Dan kejayaan yang sebenar yang Allah nak berikan adalah berjaya mendapat kedudukan sebagai ahli syurga Allah, berjaya selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Terima kasih kerana masih lagi sudi mengikuti kuliah ini, masih sudi bersahabat dengan saya. Mudah-mudahan kita tetap ikhlas, tolong menolong dalam apa jua keadaan. Subhanallah. Takut kan dengan akhir-akhir ni, masya-Allah, berbagai perkara yang menakutkan dan membimbangkan kita. Mudah-mudahan kita tetap teguh bersama menghadapi ujian dan cabaran, masya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dan mata sekalian, saya nak sambung dan kita akan pergi kepada whiteboard. Boleh ya? Kita akan sambung dan kita akan pergi kepada whiteboard. Pengajian kitab Riyadhus Shalihin kita ini dah masuk ke siri berapa, Ustaz? Saya harap tim kena selalu tulis siri ke berapa dan selalu bagi tahu. Saya pun dah keliru dah. Kita siri yang ke berapa dan kena buat hashtag sebenarnya. Kalau di FB tolong buat hashtag daripada awal siri. Kuliah subuh, kuliah pagi UAH ke 01, 02, 03 macam tu lah kan, kita nak memudahkan. Okey, ada yang tulis siri 29. Terima kasih Syahidatul Akmal Norati Ahmad. Terima kasih sebab tolong catat. Okey, kita boleh buka buku nota masing-masing, kita sambung kuliah kita. Kitab yang ni nak guna yang ni dulu. Yang tu memang nak tapi lepas ni. Terima kasih Ustaz. Kitab Riyadhus Shalihin siri yang ke-29. Ada nota kan? Kita tulis nota, kita catat insya-Allah. Dan saya akan lunaskan hutang saya pagi. Terima kasih yang bagi star, itu adalah infak anda. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, saya sihat alhamdulillah. Dia tanya, Ustazah sihat tak tu? Nampak macam kurang sihat kan? Malam tadi kerja lebih sikit. Bukan kerja lebih, bukan kerja apa pun tuan-puan sekalian. Tak ada sebab tak adalah sibuk sangat. Cuma tidur lambat sikit lah. Ada urusan yang tak boleh ditangguhkan. Kat kedua. Ramai juga yang menuntut daripada saya, Ustazah, lembut je tuntutan yang lembut. Saya nak ucap terima kasih. Yang mana tuntut daripada, bukan menuntut, dia macam sayang kan, sayang. Dia kata Ustazah ada accountant tak? NGO Ustazah tu ada catatan tak? Ada yang masuk PM, DM kan? Sebab isu NGO dan sebagainya, ketulusan kan? Untuk makluman tuan-puan sekalian, NGO Sahabat Amal Care baru saja cukup 1 tahun bulan ini. Bulan berapa? Bulan 7 ni. Baru masuk 1 tahun. Dan untuk makluman, semua keluar masuk keuangan ada catatan. Kami sebenarnya ada 3 accountant. 2 accountant yang betul-betul, 3 lah semuanya. Tuan-puan sekalian, setiap yang masuk, setiap yang keluar, terutamanya yang keluar, masuk tu kadang kita tak mampu nak catat. Tak mampu nak catat tu sebab ramai yang infak ke tabung NGO Sahabat Amal Care. Antara jumlah paling banyak adalah RM1, RM2, RM5. Macam RM3, macam tu lah. Yang banyak tu alhamdulillah ramai juga. Tapi saya nak sebut ada orang yang buat secara harian. Setiap hari mesti masuk RM1. Jadi kita tak mampu nak catat lah, tak mampu. Tapi kita boleh overall berapa sehari ataupun berapa lama. Kita boleh tengok daripada jumlah sebelum, selepas 5 hari ada tambahan berapa, kita buat catatan secara kasar. Tetapi untuk keluar, saya sangatlah teliti. Bahkan saya nak cerita satu keadaan. Ada tim ni dia cuai sikit.
contohnya hari tu kan ada orang buat wakaf telekung. Kami dah tak buka dah wakaf telekung. Ini wakaf telekung cerita bulan Ramadan itu sebab ada ramai asnaf fakir miskin yang kita pergi telekung dah 3 tahun, dah rosak, dah nipis, dah ni sangat. Bila tu kan, saya pun kata okey kalau gitu kita buat wakaf telekung, kita infak, kita buat wakaf telekung, ambil daripada duit NGO sumbangan orang ramai, kita beli telekung yang nilainya itulah nilai beli dan itulah juga. Saya kata saya tak nak buat berniaga telekung. Kalau beli RM45, beli 60 lah. Bagilah telekung yang elok. Bukannya saya nak ambil peluang, saya beli telekung RM45, lepas tu saya claim daripada NGO RM60, saya tak nak. Saya kata jangan buat macam tu. Lepas tu takdir Allah, adalah satu program yang saya tahu mereka edarkan telekung. Tapi orang yang bukan sasaran. Bukan sasaran. Program terbuka umum bukan sasaran. Nah, saya kata ni untuk asnaf fakir miskin. Lebih kurang dalam 100 lah ikut. Kan? Jadi melibatkan ni. Saya kata kamu buat macam ni. Kan kita dah sebut ni untuk asnaf. Kita ambil duit orang ramai. Dan sebagai tanggungjawab saya adalah saya keluarkan duit daripada simpanan, saya ganti. Saya kata ini sebagai pengajaran kepada kamu, jangan main-main dengan duit orang ramai. Kalau kamu buat silap, saya akan ganti duit saya. Saya bukan kata duit saya banyak. Kita adalah sikit-sikit kan, simpan-simpan. Saya akan ganti, tolong. Saya tak minta awak ganti, tapi saya akan ganti. Memang saya akan bagi pengajaran. Tuan-puan sekalian, takut guna duit orang ramai. Sampai kadang, saya tak pernah pegang akaun. Saya tak tahu berapa. Akaun tu memang dijaga. Bahkan saya sendiri kalau nak ambil, nak guna untuk bagi infak jumlah-jumlah yang banyak, saya sendiri minta kebenaran tuan-puan sekalian. Tapi bagi kami masa untuk buat secara detail. Subhanallah, secara detail keluar masuk kewangan, terutamanya keluar sebab terlalu laju kita keluar. Dan baki dari akaun kita hanya berapa ratus ribu. Walaupun yang masuk juta-juta, kita selalu keluar. Tuan-puan sekalian. Jadi doakan. Kami juga nak selamat hisap dunia. Hisap dunia, auditor datang cek lah. Hisap akhirat, lagi takut. Malaikat cek. Allah yang cek, akan hisap. Itu yang paling kita takut. Sebab kalau auditor dunia ni, audit datang ni, kita dah ada tarikh. Kan mungkin kita kata okey nak hantar ke ROS ke apa ke kan, orang nak tahu dia ada tarikh. Kita buat persiapan. Tapi kalau mati tak ada tarikh tuan-puan sekalian. Lepas mati je tak ada, tunggu rehat lah. Kan baru lepas sakaratul maut ni, kau penat ni. Kan, rehatlah dulu, tunggulah dah settle, dah stabil, duduk kat kubur. Tak ada tuan-puan sekalian. Lepas orang tinggalkan, kita akan dihisap. Itu paling takut sebenarnya. Sebab itu hari-hari tu, beringat hari-hari tu, fikir hari-hari tu, membawa amanah yang berat. Jadi mudah-mudahan subhanallah, beri masa dalam minggu ni kita cuba untuk selesaikan semua sebab kita baru lepas sibuk dengan ibadah korban. Doakanlah sahabat-sahabat. Masya Allah. Terima kasih kepada semua yang masih percaya, masih yakin dan juga yang sentiasa memberi nasihat. Terima kasih. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Ingat tak minggu lepas, bukan minggu lepas, pengajian lepas kita baca satu hadis Nabi SAW. Dan saya nak ulang balik. Hadis ini sebab saya ada hutang. Siapa ingat? Saya ada hutang apa? Yang saya duk sebut tapi saya tak lunaskan lagi. Hutang berkenaan dengan wudu. Dan saya hutang ni sebelum kuliah Riyadhus Shalihin lagi. Sebab apa ada kaitan wudu? Kerana hadis yang terakhir yang kita baca, iaitu hadis yang ke-25 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi hadis yang pertama dalam bab sabar. Kan sekarang kita sedang masuk bab sabar. Tuan-puan sekalian, bab yang pertama kita dah habis, iaitu ikhlas dan menghadirkan niat di dalam pekerjaan. Bab yang kedua iaitu bab taubat. Sekarang kita dah masuk bab yang ketiga. Siapa yang baru hadir hari ni boleh tengok balik kuliah yang lepas. Hari ni dah siri 29. Dan hadis yang pertama kita baca dan kita tulis, kita buat nota. Satu hadis yang saya baca sikit tapi ada kaitan dengan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah tak tulis sebab benda ni dah tulis hari tu. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Apa dia? Kebersihan, bersuci itu separuh ataupun sebahagian daripada iman. Dan para ulama sebahagian besar menyatakan yang dimaksudkan at-tuhuru syatrul iman di sini adalah wudu.
Wuduk itu, setiap kali kita ambil wuduk, dia menyempurnakan sebahagian iman. Sebab itu ada sambungan at-tuhuru syatrul iman. Tapi bersuci, bersih, jaga kebersihan itu pun juga sebahagian pada iman. Sebab itu orang yang pembersih ni, tuan-puan sekalian, memang bukan senang nak jadi orang pembersih ni. Kena banyak sabar, kena banyak. Senang lagi jadi orang pengotor lah. Sebab orang pengotor, dia boleh hidup je. Sepah-sepah, kotor, mata dia tak serabut. Asal hidup orang kata. Tapi jadi pembersih lebih susah lah. Dia nak bersih dan dia nak didik orang bersih, perlukan kesabaran. Sebab syaitan suka kotor. Syaitan sukalah sepah-sepah ni, serabut-serabut ni. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling kemas. Nabi SAW itu siapa tu? Mohon maaf atas kelewatan respon daripada pihak kami, Aziza. Kaum berikut Baik Islam, sahabat IK Resources. Ya, betul. Okey, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, syaitan tak suka kemah-kemah. Sebab itu orang yang suka bersih, suka kemah-kemah ni banyak ujian cabaran. Kejap anak sepah, kejap orang tak agai, kejap ni macam-macam. Tapi bila kita ingat bersih ni sebahagian pada iman, sabarlah kita. Kan? Memang latih. Sebelum masak ngemas, tengah masak ngemas, lepas masak ngemas. Kita kata tak habis-habislah ngemas. Jadi cleaner seumur hidup. Sebab seumur hidup kita nak dapat iman tu, tuan-puan sekalian. Jadi, tapi dalam hadis ini dia umum dan juga merujuk kepada wuduk. Nabi sebut at-tahuru syatrul iman. Suci kamu berwuduk dan kamu bersih itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan mizan. Nabi kata, Masya Allah. Perkataan alhamdulillah, sebab itu kena banyak sebut alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kan kalau perasan dah track mak saya, mak sahabat-sahabat juga kan. Kau nak cakap mula dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kadang nak nulis di FB pun mula subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Rasa seronok. Kan membiasakan dengan zikrullah, subhanallah. Nabi sebut alhamdulillah tamlaul mizan. Perkataan zikir alhamdulillah itu akan memenuhi mizan. Mizan ni apa? Timbangan di mahsyar kelak. Kan? Umpama timbangan tu, timbangan amal baik, timbangan amal buruk. Subhanallah. Kita ni kalau nak timbang ni, tak tahulah tuan-puan sekalian. Kita sebut, ni kan apa ni, timbangan ni kan. Lepas tu kita ada, ni lah, ini macam dacing kan. Sorry, dacing. Betul tak? Timbangan macam tu lah, lebih kurang. Okey, amal soleh, lepas tu amal toleh. Toleh tu sebenarnya yang bertentangan lah. Jadi kita nak amal soleh ni berat kan. Kita nak berat. Kalau boleh kita nak macam ni lah. Kita nak macam ni. Sikit pun jadi. Bukan jadi. Subhanallah, mudah-mudahan sikit pun ni. Kalau boleh kita nak macam ni lah. Amal soleh kita lebih. Tak ada apa sekejap. Amal soleh kita nak lebih berat lah tuan-puan sekalian. Kalau sama, lama. Kalau sama, yang disebut kepada golongan apa tu? Ustaz, surah apa tu? Kalau sama tu, Masya Allah. Jadi istilah. Ada golongan yang amal baik dan amal buruknya sama. Ada golongan yang amal baik dan amal buruknya sama. Al-A'raf, golongan Al-A'raf, ke golongan apa ni? Ya, ada surah, subhanallah. Kita takut sama. Sebab apabila sama, amal soleh lepas hisap-hisap sama, amal soleh, amal toleh, amal buruk, amal baik sama. Ia lama juga. Dia KIV ke macam mana, wallahualam. Tapi sehinggalah ada orang yang sanggup mensedekahkan pahalanya kepada dia. Kalau ada orang sanggup sedekahkan pahala kepada dia, maka dia masuk syurga. Lebih sikit lah kan? Tapi kalau tak ada, wallahualam, adalah kaedahnya Allah akan hisap. Tapi kita sangat mengharapkan ada amalan yang akan membantu kita supaya timbangan amal soleh kita berat daripada amal toleh. Akhirnya kita akan dipanggil masuk ke syurga. Na'udzubillah kalau amal maksiat kita lebih banyak, tuan-puan sekalian. Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi sebut alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah tu, tuan-puan sekalian, akan memenuhi mizan. Ni mizan ni, timbangan ni. Masya Allah. Tapi alhamdulillah macam mana tuan-puan sekalian?
Alhamdulillah yang disebut dengan benar-benar rasa syukur kepada Allah. Al-A'raf. Kan golongan Al-A'raf kan. Ada firman Allah yang berkaitan. Betul. Ha. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf tu lah menceritakan golongan yang berada di pertengahan. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila sebut Alhamdulillah, ia bukan pada mulut lidah saja. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lepas tu kita rasa timbangan amal soleh kita penuh. Kan sebab Nabi sebut tamla'ul mizan, akan memenuhi mizan. Tapi ucapan Alhamdulillah yang dibawa di dalam hati tuan-puan sekalian, yang dihadirkan dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Sebab iman ini bukan omongan kosong. Laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan angan-angan, bukan kata-kata kosong. Walakin ma wuqira fi qalbi, tetapi apa yang diikrarkan di dalam hati, wa saddaqahu amalu, dan dibuktikan dengan perbuatan. Subhanallah. Dan setinggi-tinggi bukti kesyukuran kita kepada Allah adalah dengan kita mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah tingkatan syukur kita kepada Allah. Samalah macam kita nak ucap terima kasih pada suami sebab nak menghargai encik suami. Kita buat apa yang dia suka dan kita tak buat apa yang dia tak suka. Subhanallah. Sama juga kita dengan mak ayah. Kan? Masya Allah. Kita nak mak ayah sayang kita dan kita nak tunjuk kita ni sayang, nak hargai mak ayah ni. Kita tahu benda ni mak ayah tak suka, tak suka, kita tak buat walaupun kita suka. Kita tahu mak ayah tak suka, kita kalau tengok kita main game, pun senyap-senyap, nak jaga hati kan. Kalau mak ayah panggil terus pergi sebab kita tahu kalau mak ayah panggil kita terus pergi, mak ayah suka. Tuan-puan sekalian, tingkatan syukur antara yang tertinggi bukan sekadar ucapan Alhamdulillah tu kita kena ucap selalulah. Tetapi mesti dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Allah. Dan bila kita mula meninggalkan maksiat, kita taubat. Tuan-puan sekalian, kalau kita buat maksiat, kemudian kita taubat, kemudian kita takut kan? Kita takut Allah buka aib kita. Kita takut dosa-dosa kita yang lepas terbuka, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Maka apa yang kita boleh buat? Doa, minta banyak-banyak dengan Allah. Doa antara dua sujud tu antaranya ada doa untuk tutup aib. Rabbi ufili, Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajibuni, tutuplah aibku, warfa'ni, tinggikanlah darjatku. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya sambung sikit hadis ini. Minta maaf lah kita macam ulang kaji hadis yang lepas. Saya sebenarnya dah tulis pun hadis yang kita sebenarnya nak belajar ini. Boleh tengok bukti-bukti. Kita dah tulis pun hadis yang insya-Allah Ustaz ini kan tak boleh ni. Bukan Ustaz ambil ni. Okey, terima kasih. Hadis yang apa ni? Hadis itu tapi kita tak ulang kaji lagi yang tu. Saya nak sebut lagi juga yang ni, sahabat-sahabat. Okey. Masya-Allah. Boleh ya? Tak apalah kita ulang-ulang kan. Jangan rasa macam ustazah ni ulang yang sama je. Sebenarnya setiap kali kita ulang kita dapat ilmu yang baru. Okey, subhanallah. Nabi sebut walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Allahu akbar. Okey, apa dia sahabat-sahabat? Tadi Nabi sebut walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan mizan. Dan Nabi sambung pula wa subhanallah walhamdulillah. Bila kita sebut subhanallah alhamdulillah, kita bukan sekadar zikir alhamdulillah, tapi kita zikir subhanallah alhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Subhanallah, pahala tu, ganjaran tu akan memenuhi antara langit dan bumi. Bila kita ucap subhanallah alhamdulillah, apa maksud subhanallah? Alhamdulillah kita tahu segala puji bagi Allah. Segala puji, semua kita puji Allah. Kita puji bila kita lihat dapat sesuatu, kita tengok alam yang indah, ya Allah, Allahu Akbar, Allah ya Khaliq. Kita tengok ada orang kaya, Allah ya Ghani, maha kaya, beri dia kekayaan. Kita tengok ada orang bijak, Allah ya Hakim, yang maha bijak, ya Allah kau beri dia kebijaksanaan. Kita tengok ada orang lemah lembut, ya Allah ya Latif, lembutnya dia, engkau beri dia kelembutan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, engkau yang maha pemurah, yang maha pengasih, penyayang.
Kau berikan dia sifat dermawan, pemurah, Masya Allah. Orang puji kita pula, ya, kembali kepada Allah. Kan orang puji kan, orang puji kita apa-apa, Alhamdulillah. Bukan nak sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, tengoklah siapa. Tu gurau tak apalah, tapi jangan sampai ke hati ya. Kita sebut bila orang puji, Ustazah gini-gini, Alhamdulillah, tengoklah. Tengoklah mak dia. Kadang gurau, tapi jangan sampai ke hati, tuan-puan sekalian. Sebut bila orang puji, Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Kan, bila orang puji tersebut, Alhamdulillah. Maksud kita adalah segala pujian bagi Allah. Masya Allah. Dalam memuji manusia, lihat siapa yang memberikan nikmat itu kepada dia. Dalam orang memuji kita, lihat siapa yang berikan kepada kita sehingga kita terlihat mulia. Ya Allah, Ustazah, mulianya Ustazah. Allah ya Karim, yang maha mulia, yang memuliakan saya. Tapi kalau Allah nak menghinakan saya, sekelip mata, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Ada orang tengok, besarnya bisnes dia. Allah ya Azim, yang maha agung, yang maha perkasa. Berikan dia kebesaran ataupun kehebatan dalam perniagaan. Kan, Allah ya Razak, beri dia rezeki, subhanallah. Tengok burung terbang, ada rezeki. Kan, Nabi kata bertawakallah seperti tawakal burung. Burung tak ada simpan duit dalam bank. Burung tak ada peti air simpan makanan. Burung, bila dia keluar pagi, ini hadis Nabi, tawakallah kamu sebagaimana tawakal burung dalam bab rezeki. Bukan maksud kita hari ni keluarkan semua duit belanjakan. Bukan maksudnya tak ada simpan makanan dan peti ais. Kita memang itulah sifat manusia. Kita boleh menyimpan dan itu tidak tercela. Tetapi kalaulah kita sedang diuji dengan rezeki, yakinlah kita Allah memang tetapkan dah makan, minum rezeki kita, anak-anak dan sebagainya. Tapi kita boleh ambil pada falsafah burung, dia tak ada simpanan apa-apa. Tapi setiap kali dia keluar Nabi kata seperti tawakal burung kan, paginya keluar cari makanan dan dia tak akan pulang melainkan ada makanan. Subhanallah. Dan dia bukan tidur malam dengan fikir esok ni nak makan apa, tapi pagi itu dia bertawakal dan dia berikhtiar, bukan dia duduk dekat sarang. Adalah tu rezeki Allah dah tetapkan untuk aku. Tak ada. Burung keluar, terbang. Kita kalau keluar di jalan raya, mereka terbang tak tahu mana arah nak tuju. Kan, tinggal anak belum tentu pulang balik. Kan, tapi tawakal burung macam mana? Yakin rezeki mesti ada dan pulang mesti dengan rezeki. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, Nabi sebut subhanallah, maksud dia apa? Maha suci Allah. Sebab itu agung perkataan ini sampai Nabi sebut subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainal ardi was samawat. Maha suci Allah membawa maksud kita menyucikan Allah daripada segala sekutu. Kita menyucikan Allah daripada segala makhluk. Kita menyucikan Allah daripada semua syirik. Itu yang kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Sama ada syirik itu di dalam hati kita. Syirik halus, riya, takabur, ujub, kan? Sum'ah, suka dipuji, suka orang puji kita. Padahalnya kita ni perlu mengajak orang memuji Allah, bukan puji kita. Bahkan takut dengan pujian manusia. Takut tuan-puan sekalian, itu beban yang berat. Masya Allah. Sebab ramai yang beramal hancur kerana pujian. Dan ramai orang yang dapat amal soleh kerana kejian. Dapat sabar, dapat redha, dapat sangka baik, dapat zikir. Subhanallah, Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Kemudian sambungan Nabi lagi, hadis ini Nabi sambung lagi. Wassalatu nurun. Salat itu cahaya, Nabi kata. Wassadaqatun burhanun, sedekah itu saksi, peguam bela, burhan, saksi kemudian masyarakat. Siapa yang banyak sedekah? Masjid ni, nampak ada dalam masjid sedekah. Semua masjid-masjid itu akan jadi saksi di masyarakat. Masya Allah. Walaupun orang tak tahu, kan? Kita duduk bagi infak setiap hari sekian-sekian, tak ada orang tahu. Akaun pun tak tahu, saya pun tak tahu. Tuan-puan masuk infak melalui NGO tu, tak tahu tuan-puan sekalian. Tapi malaikat tak, walaupun RM1, catat. Dan semua ini Nabi sebut wasadaqatun burhanun, sedekah adalah saksi kamu. Subhanallah. Sebab itu bila kita di mahsyar kelak, tuan-puan sekalian, kita memang akan hadap Allah seorang-seorang. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu firman Allah. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda kamu, anak pinak kamu, illa kecuali man atallaha,
yang mendatangi Allah, yang berhadapan dengan Allah, yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat, dengan jiwa yang sejahtera. Tuan-puan sekalian, siapa orang yang jiwa sejahtera, selamat, tenang bila di mahsyar menghadap Allah Rabbul Jalil, Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, raja hari pembalasan. Masa itu raja ke, pembesar, orang kaya ke apa, semua sama tahap lah ke, semua ketakutan menggeletak berhadapan dengan Allah. Tapi Allah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, yang akan bertemu dengan Allah dengan jiwa yang sejahtera, jiwa yang selamat. Jiwa yang macam mana? Bila dia hadap Allah, dia ada banyak saksi bersama dengan dia. Dia akan ada banyak saksi yang akan mempertahankan dia di hadapan Allah, yang akan bercakap di hadapan Allah. Aku bukti dia telah menyakukan sedekah, ya Allah. Aku bukti, ya Allah, dia memberi sekian-sekian, dia menolong orang susah. Aku bukti, ya Allah, dia sekian-sekian. Subhanallah. Sudah tentu kita tenang sekiranya kita berhadapan dengan Allah dengan bukti bersama, saksi-saksi yang ada bersama. Nabi sebut sadaqatun burhan, sedekah itu adalah saksi. Ya, solat juga saksi, Al-Quran saksi. Nabi sebut iqra'ul Quran innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, penolong, peguam bela, saksi kamu. Masya Allah. Nabi sebut wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wasadaqatun burhanun, sedekah itu adalah saksi. Wassabru diyaun, sabar itu limpahan cahaya. Wal Quranun hujjatun laka au alaika. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, Nabi sebut, hadis sahih ni saya baca. Kalau saya pada kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini hadis yang ke-25 dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang pertama dalam bab sabar. Subhanallah. Nabi sebut apa? Wal Quranun hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujah mempertahankan kamu ataupun hujah yang akan menentang kamu. Ini kita sangat takut. Nabi sebut Al-Quran itu hujah yang akan mempertahankan kamu, au alaika, ataupun hujah yang akan menentang kamu. Subhanallah, mudah-mudahan dia akan jadi hujah. Al-Quran akan jadi hujah mempertahankan kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku berhujah. Aku menjadi saksi hamba-Mu ini membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Yang kita bimbang, ya Allah, hamba-Mu ni Al-Quran ada kat rumah tak buka. Ya Allah, hamba-Mu ni boleh baca Quran tapi menyibukkan diri dengan dunia yang tak pernah henti sampai tak ada masa dengan Al-Quran. Ya Allah, hamba-Mu ini baca Al-Quran tapi tidak memahami isi kandungan. Ya Allah, dia baca Quran tetapi dia menentang isi kandungan Al-Quran. Hidupnya tidak mengikut landasan Al-Quran. Dengan tak jaga pergaulan, dengan tak solat, tak jaga aurat apa semua. Tuan-puan sekalian, Al-Quran adalah bacaan untuk dihidupkan. Sebab itu Nabi SAW bila ditanya, Aisyah ditanya, apakah akhlak Rasulullah? Kan, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah ditanya oleh sahabat. Apa jawapan Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Masya Allah. Aisyah jawab, sesungguhnya akhlak Nabi itu Al-Quran. Rasulullah itu ibarat Al-Quran yang bergerak. Kata-katanya daripada pimpinan Al-Quran. Kan, tindakannya, cara duduk, cara bercakap. Sebab Al-Quran ada semua. Subhanallah, Nabi sebut, Nabi bersabda, sahabat-sahabat yang bertuan sekalian, Nabi bersabda tentang Al-Quran dan jangan sunnah. Nabi bersabda, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selagi mana kamu berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Abada, Nabi kata. Kitabullah, Al-Quran wa sunnati, dan juga sunnahku. Sahabat-sahabat nikmat Allah sekalian, baiklah sekarang Ustaz boleh tak tolong ambilkan telefon. Saya nak sebut pasal wuduk ni. Sebab dalam hadis ni sebut at-tuhuru syatrul iman, kebersihan ataupun suci, ataupun kita nak merujuk kepada wuduk. Wuduk ini adalah sebahagian daripada iman. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, Masya Allah. Pertama, saya baca-bacakan dulu sebab saya tak sempat nak tulis. Tapi saya tulis poin, tuan-puan sekalian. Gini, tuan-puan tulis poin. Boleh ya? Tuan-puan tuliskan poin pada ruangan komen. Lepas tu, sekarang pukul berapa ni, Encik?
Sekarang dah kat pukul 8. Masya Allah, lebih kurang 10 minit lagi kita sudahkan. Wallahualam, 10 minit ke 8 suku lah kita akan habis. 8 suku. Saya tahu ada yang PDPR, dia terpaksa tinggalkan. Saya faham. Tengok semula kuliah ni. Beberapa hadis Nabi dan juga firman Allah berkenaan dengan wuduk. Okey. Yang pertama, saya nak bacakan dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan wuduk. Saya dah sebut tadi, saya perlukan firman Allah berkenaan dengan wuduk ni yang sempurna. Firman Allah berkenaan wuduk yang ayat penuh. Mana ni? Tapi dia orang tak bagi. Saya nak firman Allah ini jelas. Sebab itu tak habis tu. Firman Allah berkenaan dengan wuduk tu ada sambungan. Kita ambil dulu surah Al-Ma'idah ayat 6. Ustaz, surah Al-Ma'idah ayat 6, subhanallah, berkenaan dengan wuduk. Cuba perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Sebenarnya ayat hujung, tapi tim ni tak bagi ayat hujung. Dia buat separuh je. Ada janji Allah kepada orang yang berwuduk. Okey, saya baca firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Itu perintah Allah dalam Al-Quran, iaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka berwudulah, iaitu basuhlah muka, kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung, jika kamu berjunub, maka mandilah, maksudnya mandi wajib. Dan jika kamu sakit, ini surah Al-Ma'idah ni baca sampai habis. Ayat ni yang tadi tu separuh. Sebenarnya ayat tu penuh sampai hujung. Kita akan dapat satu ilmu yang berharga. Kan Allah, ini firman Allah. Allah menyebutkan tentang apabila kamu ingin mendirikan solat, maka basuhlah wajah. Iaitu semua tu berkenaan dengan wuduk lah. Kemudian Allah sambung lagi. Jika kamu berjunub, maksudnya melakukan hubungan suami isteri, kamu sedang berjanabah, maka mandi wajib. Tuan-tuan sekalian, mandi wajib ni jangan fikir susah ya. Jangan fikir susah. Mandi wajib, berapa rukun mandi wajib? 2 sahaja. Walaupun ada yang kata 3 rukun mandi wajib. Tapi sebenarnya 3 pun dia macam 2 jugalah. Yang pertama niat. Yang kedua apa? Meratakan air ke seluruh tubuh. Cuma ada yang sebut 3 tu niat, lepas tu menghilangkan sesemua yang boleh menghalangkan air. Tapi bila ratakan air seluruh tubuh, maksudnya hilangkan apa yang boleh menghalang lah. Tuan-tuan sekalian, saya ada banyak dulu orang tanya, Ustazah, malam bersama dengan suami, kan, lepas tu bangun pagi, terkejut lepas subuh. Saya tak sempat mandi wajib Ustazah, sebabnya ngam-ngam je masa saya terus siap-siap pergi pejabat. Jadi macam mana saya tak sempat mandi wajib? Saya pun tanya soalan. Dah puan mandi tak sebelum pejabat? Sempatlah mandi. Mandi tu sempat. Tapi mandi wajib tak sempat, dia kata. Jadi Ustazah, Zohor saya tak semayang, asal tak semayang, saya balik rumah petang, saya mandi wajib, baru saya semayang. Saya kata, dah kenapa? Ustazah, mandi wajib kan complicated. Saya kata, puan, tak ada masalah pasal mandi wajib ni. Tak perlu shampoo, tak perlu sabun, tak perlu beria-gia, tak perlu apa. Yang penting rata. Masa puan mandi pagi tu, kena tak air satu badan? Kena Ustazah, sebab saya tak boleh kalau kepala tak kena air, tak boleh Ustazah. Mesti kena. Jadi cukup. Oh boleh kalau 2 minit pun mandi, boleh mandi wajib. Saya kata apa masalah, 2 je rukun. Niat. Ustazah, niat tu kadang saya lupa masa tu, tapi saya dah pasal niat masa on the way tu. Dah pasal niat lah tu. Ada pula yang tanya, Ustazah, saya dah siap dah mandi, shampoo semua, baru teringat, ya Allah, lupa nak mandi wajib. Kena mula daripada awal ke? Saya kata tak perlulah mula daripada awal. Kan mula berigi balik shampoo. Tak adalah, masuk balik ke air, lepas tu niat nak mandi wajib, ratakan je seluruh tubuh. Kalau ada sungai lah kat rumah, kita terjun je sekali, blub keluar balik, dah rata tu. Kan ada kolah ke, masuk dalam kolah, blub keluar. Masuk blub tu, keluar air lah kan. Nak sebutnya tak ada susahnya pun mandi wajib ni. Janganlah alasan tak sempat mandi wajib menangguhkan dan meninggalkan solat. Itu dosa yang berterusan tu. Tak boleh buat alasan tu, tuan-puan sekalian. Jadi pemudahkan. Masya Allah, ada banyak lagi. Ada yang pernah, ini soalan betul ni tuan-puan, saya bukan reka. Ada lelaki yang bertanya, ni masa saya kerja dululah, dia kata dia ni seorang yang ada masalah sukar mengawal rangsangan. Dia kerja kat pejabat.
Jadi bila kerja pejabat, ramai pekerja-pekerja ni, ramai yang staf-staf perempuan ni seksi. Dah lah pakai ketat, menonjol kan. Pakai pula tudung atas daripada dada, menunjukkan semualah bentuk ni. Lepas tu boleh pula duduk nonggeng-nonggeng lah kan, macam-macam cara lah. Dia kata saya ni tak boleh nak nahan. Macam tu lah terangsang pergi tandas melepaskan air mani. Lepas tu saya ni bila orang tanya macam ni, tak ada kita nak judge-nya tuan-puan sekalian. Kuatnya nafsu, kotor, jijik. Tuan-puan sekalian, memang ada orang yang macam tu. Kan? Kita pun kata, dia pun kata kadang saya tak semayang, Zuhur Asar. Kan? Sebab dalam keadaan berjunub. Yelah, keluar air mani tu, walau tak dengan pasangan ke apa ke, berjunub tu tuan-puan sekalian. Kan? Dalam keadaan berhadas besar. Masya Allah. Saya kata apa masalah encik, pergi je lah kat tandas tu. Kan? Mandi je lah. Macam tu mandi kat tandas, lepas tu solatlah Zuhur, solatlah Asar. Tak ada alasan pun. Kata boleh mandi macam tu ke? Apa tak boleh? Mandi ada dalam tandas tu. Kan orang lelaki lagi senang, tak perlu cawa perempuan kena rambut panjang. Kan? Pandai-pandai lah encik bawa sapu tangan ke apa ke, standby lah. Mohon dengan Allah agar mampu mengawal. Kan nak suruh wanita-wanita di pejabat tu berubah, tunggu tu tak tahu bila. Kita lah kena kuat dan mengawal. Mudah-mudahan Allah bagilah kekuatan. Memang ada doa pun, ya Allah, selamatkanlah, lindungilah aku min syarri farji wa a'udzubika min syarri farji. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kejahatan farajku ataupun kejahatan kemaluanku. Kan? Sebab kejahatan kemaluan tu menyebabkan banyaknya perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, kita tengok sambungan firman Allah. Apabila kamu berjunub, maka mandilah. Ini firman Allah surah Al-Maidah, tuan-puan sekalian. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali daripada tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Okey, tayamum cerita. Usaplah wajahmu dan tanganmu pada debu itu. Tengok hujung ayat ni. Allah SWT berfirman yang bermaksud, Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Allah tak mahu menyulitkan kamu. Allah bukan nak susahkan kamu dengan susah payah nak semayang ambil wuduk. Saya nak tanya, kalau semayang tak payah ambil wuduk, mana lagi senang? Senang tak payah ambil wuduk lah Ustazah. Senang. Kan? Makeup tak payah nak lap. Pergi mana-mana tak payah nak ni. Waktu masuk je solat, tak perlu wuduk. Tapi perhatikan Allah sebut, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Subhanallah. Hebat tuan-puan sekalian. Saya kan masa dululah buat kajian tentang wuduk. Dari sudut syariatnya, dari sudut kumpulkan semua adik-adik berkenaan wuduk. Kemudian kumpul juga fakta-fakta sains. Lepas tu baca firman Allah ni bila Allah sebut, Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Allah bukan nak nyusahkan kamu dengan bab wuduknya, dengan mandi wajibnya, kalau sampai tak ada air bertayamumnya. Allah bukan ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Tuan-puan sekalian, wuduk ini bukan Allah nak nyusahkan kita, tapi Allah sebut apa? Sesungguhnya Allah ingin menyucikan kamu dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu. Mudah-mudahan kamu akan bersyukur. Sebab itu nikmat wuduk ni tuan-puan sekalian, kalau kita kupas, saya tak banyak ilmu, sikit je saya kupas. Tapi kalau orang alim, ulama, subhanallah, guru-guru, kalau kupas pasal wuduk, saya tak tahu berapa lama baru habis kuliah bab wuduk saja. Masya Allah. Kalau dari sudut sains, saya sebut sains sikit lah. Dalam anggota badan kita ni ada KAB. Apa KAB? Tulis. Kawasan aktif biologi. KAB tu bahasa Melayu lah. Dia ada istilah saintis lah. KAB, kawasan aktif biologi. Antara kawasan aktif biologi ialah anggota-anggota wuduk. Yang mana kawasan aktif biologi ini perlu dirangsang dengan sentuhan. Dan ia sangat bagus bila dirangsang dengan air, kemudian berlaku gosokan. Dia akan aktifkan banyak sel-sel yang baik, hormon-hormon yang baik, antibodi badan dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, pasal kajian kehebatan wuduk kepada kesan emosi. Masya Allah. Ini pakar emosi kan, pakar dari segi penyakit kulit, pakar dari sudut macam-macam mengkaji bagaimana keajaiban wuduk.
Tapi sebab itu kita kena belajar sifat solat, sifat wuduk Nabi. Bagaimana Nabi ambil wuduk. Subhanallah. Nabi pernah tengok ada sahabat yang ambil wuduk tapi dalam keadaan tergesa-gesa sampai kaki dia tak rata. Nabi kata sesungguhnya tumit. Nabi bagi amaran tentang tumit. Sama ada tidak melangkah ke syurga macam itulah ataupun akan dibakar neraka. Nabi marah sangat orang ambil wuduk terburu-buru. Nabi marah. Masya Allah. Orang ambil wuduk terburu-buru sampai tak rata tu. Ada hadis Nabi tu encik. Ada sebenarnya ni. Masya Allah. Saya sekejap ya. Tak tersusun ni. Nantilah kalau saya jumpa ya. Sebabnya saya tak... Okey, Ustaz. Sekarang kita nak pusing. Saya nak tuliskan nota lah. Mesti kena tulis juga nota kan. Takkan ini cakap je. Ramai yang nak ni tengok nota. Sahabat-sahabat yang macam sekalian. Ustaz nak tulis. Okey. Hadis yang saya bacakan tadi adalah, yang saya sebutkan adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Perhatikan hadis ni. Nabi bagi amaran kepada kita. Maksudnya, tanpa sekali wuduk menjadi cahaya untuk kita di masyarakat kelak. Itu hadis Nabi yang lain yang dibacakan. Tetapi di waktu yang sama, sebab wuduk juga ada yang dicampakkan ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata, takhallafa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakana wa qad arhaqatna as-salah wa nahnu tawadda'u faja'alna tamsahu ala arjulina fanada bi'a'la sawtihi wailun lil aqabi minan nar marrataini aw salasan. Masya-Allah. Yang bermaksud Nabi SAW pernah terlewat menyertai kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan. Ketika baginda menyusuli kami, waktu solat sudah hampir habis. Masya-Allah. Tuan-puan sekalian, Nabi bukan sengaja melewatkan solat. Tetapi ini ada dalam satu perjalanan yang mungkin tidak bertemu lagi. Mana tempat yang sesuai, mungkin perjalanan perang ke dan sebagainya, yang sesuai, yang selamat untuk menunaikan solat. Perhatikan, ketika baginda menyusuli kami, waktu solat sudah hampir habis. Kami lalu berwuduk dengan hanya mengusap kaki kami. Maksudnya bayangkan, kan waktu solat dah nak habis, jadi agak kelang kabut ambil wuduk. Perasan kan? Sahabat-sahabat pun agak kelang kabut. Mengusap kaki kami tidak sempurna membasuhnya. Maka Nabi SAW menyeru dengan suara yang keras. Nabi menyeru dengan suara yang keras. Maksudnya dengan suara yang tegas. Nabi berkata kepada sahabat-sahabat. Nabi kata apa? Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Baginda menyeru hingga 2 atau 3 kali. Hadis sahih riwayat Bukhari, hadis yang ke-60. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, Nabi sebut celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah, maksudnya tak sempurna ambil wuduk, akan masuk neraka. Baginda menyeru hingga 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-60. Jadi berhati-hati tuan-puan sekalian, ambil wuduk jangan membazir. Sebab itu juga teguran Nabi SAW. Kan? Israf, iaitu berlebihan. Ini disebut dalam, okey, kita saya tulis poin saja. An-Nazafatu Syatrul Iman, ini hadis tadi. Ini berkenaan kita boleh merujuk kepada al-wudu. Kita boleh merujuk kepada al-wudu. Okey. Ustaz memang nampak ya. Okey. Bila pasal wuduk, sebab saya tak sempat nak tulis hadis-hadis Nabi pasal wuduk, kita kena ingat, dan poin pun macam berterabur tuan-puan sekalian. Antara hadis Nabi berkenaan wuduk adalah hadis peringatan tentang apa tadi tuan-puan sekalian? Hadis peringatan tentang ratakan air. Ratakan air, betul-betul. Bukan tumit je lah tuan-puan sekalian. Yang Nabi nampak tumit kan. Jadi seluruh kena sempurnakan semua lah. Kena rata semua.
Orang perempuan kalau yang suka make up, Ustazah, make up ni boleh tak? Nak sebut boleh ke tak tu ukurannya adalah bahan make up tu suci ke tak. Kedua, kaedah make up tu tuan-tuan sekalian. Kalau orang tanya, Ustazah make up tak? Saya, apa maksud make up? Kan? Saya pakailah, kau nak keluar tu pakailah sunblock kan? Jaga kan? Lepas tu, adalah pakai macam foundation ke, nipis-nipis. Tak pakai, kadang-kadang pakai sunblock je lah. Tuan-tuan sekalian. Tapi benda lain daripada tu, tak ada pakai apalah. Kan? Saya pakai gincu ke? Tak pernah, tak pernah. Pakai ni ke? Lukis ke? Tak pernah, memang tak ada. Ni tak ada. Bukan nak sebut saya bagus. Tak, tuan-tuan sekalian. Sebab ada yang tanya. Maksudnya, sebut make up tu, tak ada. Tuan-tuan sekalian, apa tujuan kita make up di luar? Untuk apa? Keyakinan Ustazah. Kalaulah keyakinan diri kita, kita sandarkan kepada make up, maksudnya itu bukan keyakinan hakiki. Kita sandarkan kepada perkara luar. Kalau tak make up, tak yakin. Oh, macam tu je. Yakin tu boleh dicabut, boleh diletak dan tergantung kepada make up. Na'udzubillah tuan-tuan sekalian, kalau begini, bimbang ya, kita ada tekanan yang kita tak sedar, yang telah meragut kita panggil apa, kemerdekaan, kebebasan hakiki kita. Subhanallah tuan-tuan sekalian, mungkin apa saya sebut ni tak tepat lah, tak, kita boleh nak cover muka supaya muka tu tak nampak kusam, tak nampak macam seperti tanya kau ni macam sakit je, tak nampak nak cover celah. Itu is okay tuan-tuan sekalian. Tapi kalau sampai menarik perhatian, tujuan untuk dilihat cantik, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh tipu hati kita lah. Tapi kalau nak cover-cover celah, nak cover-cover itu, ini, tak ada masalah. Tapi hari ni banyak sangat muar ni kan, make up tutorial yang melampau-lampau berlebihan, tambah tu, tambah ni dan sebagainya. Na'udzubillah tuan-tuan sekalian, Nabi sebut tabarush jahiliyah. Kan, tabarush ni ada kaitan, dia ada banyak maksud lah. Antaranya bintang buruj kan, bintang buruj, tabarush, dia ada kaitan dengan bintang buruj, Burj Khalifah dan sebagainya kan. Bintang buruj ni antara bintang yang cantik. Kalau ada bintang buruj keluar, orang akan bagi perhatian. Jadi orang yang menarik perhatian, sama ada perempuan tengok ke lelaki ke, jadi dia umpama seperti tabaruj jahiliyah yang disebut hadis Nabi yang haram. Tabaruj hukumnya haram. Bukan kita kata makeup je tabaruj, tetapi tabaruj makeup ada yang tabaruj. Ada yang makeup sedang-sedang yang tak nampak, macam tengok sama tapi dia nak bermaya sikit, itu beza tuan-tuan sekalian. Boleh. Okey. Jadi kalau orang perempuan pakai makeup yang tebal, lepas tu bila semayang, lepas ambil wuduk, ambil tisu tu lap tebal lagi lekat, na'udzubillah. Takut dikiaskan dengan kaki yang tak rata tu, Nabi sebut apa? Akan ke neraka. Na'udzubillah. Sebab apa? Ustazah mujur nak ambil wuduk, ada orang tak ambil wuduk. Sebab kalau macam tu tak sah solat, tuan-tuan sekalian, tak sah. Okey, kita tengok poin hadis tentang ratakan air. Jika tidak yang kita baca tadi tu, na'udzubillah min zalik. Nabi sebut apa? Celakalah. Tumit. Celakalah tumit yang tidak basah. Maksudnya, tumit je Zaza, muka kalau tak basah, tak rata, celakalah tumit yang tidak basah. Ini memang dia tak basuh, dia sapu macam tu lah. Yang tidak basah akan masuk neraka. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, perhatikan anak-anak kita. Ya Allah, saya ngaku kadang anak saya yang darjah 1 belajar ni kan, laju ambil wuduk. Saya pun ambil kaki tengok. Ya Allah, tak kena buku lali ni. Kadang tu kan dia pakai baju kan, kita selak. Ya Allah, tak kena siku, kenapa terburu-buru. Kadang tu kan dia berlawan, dia berlumba-lumba pula ambil wuduk sesama budak lelaki kan. Jadi kita check tau, kita check. Lepas tu kadang tu kena ambil tengok depan, ambil wuduk macam mana. Kita bimbang kot dia basah-basah macam tu je, niatnya tak ke mana, benda tu kena jaga. Okey, poin yang kedua. Subhanallah.
hadis Nabi berkenaan dengan kesempurnaan membasuh tangan pula. Tadi pasal kaki kan, kita tengok hadis Nabi seterusnya. Saya bacakan matan hadis supaya kita dapat keberkatan membaca dan mendengar matan hadis Nabi. Kalau siapa yang nak, Ustazah, saya nak lah kan, saya nak hadis-hadis tu, saya nak buat catatan, esok anak-anak kalau saya mati dia orang boleh baca. Bagus niat macam tu. Sama catatan ayah saya ambil nota-nota tu jadi manfaat rujukan saya. Nanti semua catatan berkenaan hadis, semua hadis berkaitan dengan wuduk dan juga firman Allah akan dikompilkan, akan dikumpulkan dan akan dikongsi di page dan juga IG. Jadi paling mudah di page lah. Jadi kita akan kumpulkan semua hadis yang berkaitan untuk kita merujuk dan juga kita akan kongsikan juga dari sudut sains tadi tu. Sains tu sikit tu, banyak lagi tuan-puan sekalian. Okey, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu Aba Hurairah yatawadda faghasala wajhahu fa asbagha al-wudu' thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adti thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'asdi fil 'adudi thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Yang bermaksud, aku pernah melihat Abu Hurairah berwuduk, lalu dia membasuh wajahnya, kemudian dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia membasuh tangan kanannya hingga mengenai lengan atasnya, atas daripada siku, kemudian membasuh tangan kirinya hingga mengenai bahagian lengan kirinya, lengan atasnya. Di akhir hadis ini Abu Hurairah berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah berwuduk. Bukan sekadar membasuh muka dan menyempurnakan. Perkataan menyempurnakan tu kita nak menghayati. Okey, tuan-puan sekalian, seterusnya Nabi SAW bersabda lagi bab wuduk. Tadi tu bab menyempurnakan lah. Bila ambil wuduk bukan sekadar basuh tapi menyempurnakan. Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih juga riwayat Bukhari nombor 162 dan hadis riwayat Muslim nombor 278. Nabi bersabda yang bermaksud, dan jika salah seorang daripada kalian bangun daripada tidur. Masya Allah, Nabi pesan ni. Kalau bangun daripada tidur, sunatnya buat apa? Yelah baca doa, apa semua tu kan. Dan jika salah seorang daripada kalian bangun daripada tidur, maka hendaklah dia basuh tangannya. Basuh tangan dulu sebelum memasukkan tangannya ke dalam air wuduk, kerana dia tidak tahu di mana tangannya berada pada malam tadi. Hebat pesanan Rasulullah SAW. Tuan-puan sekalian, masa tidur kita tak sedar tangan merayap ke mana. Korek hidung ke, korek apa ke, pegang apa ke, kita tak tahu tangan tu ke mana. Dan subhanallah telitinya Islam ini sampai Nabi berpesan, dan jika salah seorang daripada kalian bangun daripada tidur, maka hendaklah dia basuh tangan dulu. Antara sunnah bangun tidur, basuh tangan dulu sebelum memasukkan tangannya ke dalam air wuduk. Takut dia pegang najis-najis ke apa kan. Kerana dia tahu di mana, dia tidak tahu di mana tangannya berada pada malam tadi. Memang ada elok tu bersambung, tak adalah hilang ke mana, tapi tak tahu merayap ke mana. Tuan-puan sekalian, Nabi pesan supaya poin-poin pasal wuduk lagi Nabi sebut apa ni berkenaan dengan setelah bangun tidur. Boleh baca tak ni tulisan saya? Bangun tidur, basuh dulu. Basuh dulu. Tak apalah saya tulis macam ni ya. Bangun tidur, basuh. Kalau ayat bahasa tidur, basuh tangan terlebih dahulu. Basuh dulu tangan. Dah terbalik. Tak apalah ya. Basuh tangan dulu. Basuh dulu tangan. Basuh gandungan. Basuh dulu tangan sebelum wuduk. Okey. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimana Allah sekalian, saya nak macam kita tangguhkan kuliah kita hari ini dengan membaca satu hadis Nabi SAW. Tapi hari ini saya rasa nak tulis juga, bukan hari inilah. Masya Allah. Saya baca dulu. Mungkin saya akan tulis besok. Kita akan sambung lagi bab wuduk. Ustazah, lamanya bab sabar. Kan? Baru hari pertama. Lepas hari ni Ustazah meleret pada wuduk pula. Tuan-puan sekalian, orang yang belajar wuduk dengan sempurna, dengan baik, sebenarnya dia sedang mempunyai senjata sabar yang paling hebat. Antara yang paling hebat lah. Nabi sebut apa? Apabila kamu marah, berwuduklah. Apabila kamu sedang marah, ataupun kamu sedang sedih, kamu sedang stres, kamu sedang dalam emosi lah, dalam emosi. Nabi kata maka berwuduklah.
Sesungguhnya ia umpama seperti air memadamkan api. Masya Allah, macam air padam api. Macam mana? Api tu kan dengan merah, dengan membahang. Ke kita ambil tangan? Ni. Tak, ambil air je, jigus. Macam mana kita tengok rupa air bila dijigus dengan api? Bila api dijigus dengan air, api yang panas yang boleh merosakkan ni, bila dengan air kalah dia. Kalau kita nak padam api dengan tangan, kita rasa hebat tangan kita ni kan. Dengan kaki ke apa, belum tentu tanpa sekian. Nak padam api dengan kain, dengan kain terbakar. Tapi air yang lembut, yang sejuk, air yang lembut, kan tak nak pegang pun air lembut, boleh ikut sejuk, boleh memadamkan api. Subhanallah, ketika kita marah kan, kita macam api berapi dalam, rasa panas, rasa membahang, kan rasa ni. Dan Nabi kata berwuduklah kerana ia umpama seperti air memadamkan api. Dan marah itu memang daripada api. Api mana? Syaitanir rajim. Syaitan kan daripada api. Jadi sebab tu kita rasa panas, sebab kita sedang disimbah dengan api daripada syaitan. Jadi sebab itu kita belajar bab sabar. Kenapa kaitan dengan wuduk ni Ustazah? Subhanallah, Allah akbar. Cubalah, cuba. Betul ke Ustazah bila ambil wuduk boleh hilang marah? Cubalah. Dengan marah tu. Ada satu kisah seorang guru ni, dia tengah mengajar anak murid. Dia tengah mengajar. Tengah-tengah mengajar tu dia berhenti sekejap. Anak murid semua terkejut. Anak murid terkejut. Subhanallah, ada apa tu ya? Okey, anak murid terkejut, tuan-puan sekalian. Anak murid terkejut sebab apa? Tengok guru ni tiba. Atikah boleh ke sana Atikah? Okey. Masya Allah. Anak murid ni terkejut. Terkejut apa? Melihat guru ni tiba-tiba bangun, lepas tu masuk balik dengan basah. Lepas tu anak murid tanya, wahai guru, kenapa? Tadi ketika aku sedang mengajar, aku ada rasa nak marah kepada salah seorang daripada kamu. Rasa nak marah. Mungkin ada salah seorang tu macam bermain ke. Ini bukan anak murid kecil-kecil ni. Ini mungkin di pondok guru-guru yang ni. Mungkin ada yang tidur ke apa ke kan. Tapi dia rasa nak marah. Subhanallah, hebat guru ni tunjuk contoh pada anak murid. Dia pergi ambil wuduk tu. Sebab apa? Dalam dia nak mendidik anak murid ni, gini, dia sedang mendidik dirinya juga. Bukan mudah tuan-puan sekalian. Tengah nak marah anak ni ambil wuduk dulu, bukan mudah lah. Biasanya lepas marah dulu baru astaghfirullahalazim, umi minta maaf, dah nyesal lepas tu kan. Tapi kalau kita boleh latih lah diri kita masa tengah pergi ambil wuduk. Masya Allah, mungkin lepas tu kita jadi seorang yang sangat boleh mengawal kemarahan. Okey, tuan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, Masya Allah, anggota tubuh berseri daripada kesan wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min athari wuduk. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan dahi, tangan dan kaki yang berseri-seri disebabkan daripada kesan wuduk. Barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu untuk melebihkan dahinya, maka lakukanlah ia. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Saya ulang lagi sekali. Nabi sebut apa? Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan dahi, tangan dan kaki yang berseri-seri disebabkan kesan-kesan wuduk, bekas wuduk. Barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu untuk melebihkan dahinya, maka lakukanlah ia. Tuan-puan sekalian, mula-mula saya baca hadis ni, saya macam, yelah sebelum merujuk kepada pendetailan hadis, syarah hadis, saya kata kesan melebihkan dahi. Maksudnya mungkin bahagian muka kena basuh lebih sikit lah sebab ada dahi. Tetapi itu beza bila kita baca syarah, penjelasan ulama. Kan, ahli hadis. Menyebutkan tentang bila sebut bercahaya, apa yang terpancar dulu nampak cahaya? Dahi lah. Cuba tengok kuda. Kuda kan dia ada kadang warna putih pada dahi. Maksudnya dahi ni adalah pancaran cahaya pada wajah seseorang. Kalau orang sebut, dahi dia nampak bercahaya lah. Kalau meninggal tu kan dahi dia berpeluh lah. Nampak macam ni. Maksudnya dahi tu dia mewakili kawasan yang bercahaya. Jarang kalau kata, tengok tangan dia bercahaya lah. Tak ada orang kata,
ada ciri-ciri orang soleh, tengok tangan dia bercahaya. Tak. Wajah dan pada dahi itu ada tanda-tanda cahaya. Jadi subhanallah, bila Nabi sebut barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu untuk melebihkan dahinya, maksudnya melebihkan seluruh anggota wuduknya untuk bercahaya, maka lakukanlah ia. Sahabat-sahabat, maksud lebihkan di sini bukan bila basuh tangan sampai ke ketiak. Tak. Tapi basuh tangan kan sampai siku. Lebihkan sikit. Lebihkan sikit. Dan maksud lebih di sini juga para ulama kata, ambil wuduk dengan sempurna. Ambil, ratakan. Dan tolong jangan membazir. Itu Nabi SAW beri peringatan. Nabi tengok seorang sahabat ambil wuduk dan Nabi tegur, jangan kamu israf, jangan kamu berlebihan ketika berwuduk. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada berlebihan juga ke dalam berwuduk? Ada juga ke? Israf ni maksudnya membazir berlebihan, dan kita tahu membazir ini saudaranya syaitan. Maksudnya membazir hukumnya haram, berdosa lah. Membazir ni, tuan-tuan sekalian, membazir ni berdosa. Ada kategori lah. Kadang-kadang dia jadi dosa kecil. Tengoklah membazir jenis apa. Kan ada dosa besar. Tuan-tuan sekalian, ada kategori dosa membazir tu, ada kategori ringan, besar lah, berat. Nabi tegur sahabat tu. Lalu sahabat bertanya, dalam wuduk pun ada israf? Dalam wuduk pun ada berlebih-lebihan? Nabi kata, ya. Walaupun kamu mengambil wuduk di sungai yang mengalir. Tuan-puan sekalian, kalau air pahit kan, kita ambil wuduk, kalau pasang kuat tu, menderu, nampaklah membazir jelas tu. Kita akan sebut pada anak kita, jangan buka air pahit kuat, mazir. Sebab apa? Tengah ambil wuduk basuh muka, air tu ngalir. Kan bazir bila laju lagi banyak. Tuan-puan tak percaya, buat lepas ni. Buka air pahit, lepas tu ada baldi di bawah. Cuba buka seperti mana yang kita biasa buka air tu. Kan, kalau siapa yang biasa suka ambil wuduk, buka air pahit kuat, cuba letak baldi bawah tu. Masa kita basuh-basuh muka, air tu kan terus keluar. Kok dapat satu baldi, kok kedua baldi. Sementara basuh tangan ke siku, gosok tu, sementara komo-komo keluar air tu kan mengalir. Kita akan ditanya esok air tu. Sebab itu kalau boleh buka air halus, sempatlah kita bila ambil. Nanti saya doa, esok saya share doa yang dianjurkan ulama. Ini bukan hadis Nabi. Setiap kali ambil anggota wuduk ada doa dia. Ini amalan alim ulama. Itu boleh membantu kehadiran khusyuk ketika wuduk. Kan, ambil air halus tu sempat doa. Bila basuh muka, ya Allah, jadikanlah wajahku wajah yang bercahaya di mahsyar kelak. Subhanallah. Basuh tangan, ya Allah, janganlah jadikan tanganku ini menerima buku amal soleh. Basuh tangan kiri, ya Allah, janganlah jadikan tanganku ini menerima buku amal soleh. Kan, basuh kepala pula, Allah mafakihni fiddin. Adalah doa-doa, esok kita tuliskan ya, insya-Allah. Nabi sebut pasal melebihkan tu, sempurnakan. Jangan campur membazir. Dalam buat amalan sunat, wuduk ni kan sunat, tapi nak solat wajib lah. Dalam buat ibadah, tiba-tiba buat benda yang maksiat. Maksiat apa benda yang Allah tak suka, semua maksiat lah. Allah tak suka membazir. Tuan-tuan sekalian. Jadi Masya Allah, buka air pahit slow, ambil wuduk perlahan. Maksud lebihkan tu lebih sikit dan sempurnakan. Yang terbaik 3 kali, itu sunnah Nabi. Dan siapa yang lebih 3 kali, sebagian ulama mengatakan makruh. Ambil sampai 5 kali basuh. Dia kata tak apa, lebihkan. Sebab Nabi kata lebihkan. Tak. Maksud lebihkan tu di situ adalah kita menyempurnakan 3 kali sempurna, iaitu sunnah. Sunnah Nabi 3 kali. Tapi kalau tak ada air, 1 kali dah memadai. Oh, kalau cakap pasal rukun wuduk ni banyak juga ni. Bab air mustakmal, bab ni insya-Allah. Jadi tak apa ya tuan-puan sekalian, ustazah akan bab sabar tapi melayak pada wuduk. Saya harap ia tetap memberi manfaat. Kita bukan rigid sangatlah, terikat sangat dengan silibus. Kita bukan dalam universiti dan kelas dan kuliah ni yang kejar silibus nak exam. Jadi kalau melencong sikit masuk bab wuduk, saya kira itu pun satu perkara yang sangat penting dan sangat bagus untuk kita kupas. Jadi ingat Nabi sebut kita akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk. Kan, bekas-bekas wuduk. Maka Nabi kata sempurnakanlah. Kan? Dan jika siapa yang boleh lebihkan, lebihkan. Maksudnya kita memang kena belajar, insya-Allah. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua akan dibangkitkan dengan cahaya wuduk. Daripada jauh lagi Nabi dah tampak. Mana umat dia? Ni kan daripada jauh kita dah nampak cahaya. Masya Allah, orang yang dibangkitkan di masyarakat ada cahaya, bercahaya. Tuan-tuan sekalian, di masyarakat kelak ada 2 saja. Kat dunia kan ada banyak warna. Ada putih, macam
putih melepak. Ada warna kulit kan, Mak Saleh apa, orang Arab. Ada yang putih, kuning, ada yang coklat, ada yang hitam legam. Allah boleh ciptakan macam-macam kehendak Allah kan. Kalau negro tu macam samalah dengan rambut. Bukan kata negro saja, Afrika ke sama dengan rambut. Kalau malam tu kalau dia pakai baju hitam, kita harap ke mata dia tu lah nampak putih kan. Kalau dia senyum nampak gigi. Kalau dia pakai baju serba hitam tak nampak apa-apa. Kalau kalau ada lampu nampak lah. Kalau blackout lah seluruh tu, itu saya bagi ibarat lah. Nak katanya macam-macam warna lah dekat dunia ni. Tapi di masyarakat ada 2 warna saja. Ada 2 saja warna. Hitam, pekat berdebu, suram, ataupun putih bersih bercahaya. Walaupun di dunia dahulu dia ni hitam legam kan, bila berabah ke apa. Tapi dia orang soleh, orang beriman, di akhirat kelak dibangkit dengan bercahaya, bersih. Manakala orang yang putih melepak pun kat dunia ni, kalau bukan orang soleh, dibangkitkan dengan wajah hitam legam pekat. Jadi 2 wajah saja, dua saja pilihan. Nabi pun sebut wahadainahun najdain. Itu firman Allah, dan dihadapkan kepada kami, kepada kita ni esok 2 jalan saja. Jalan syurga, jalan neraka. Subhanallah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Itulah sekadar pengongsian pada hari ini. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar, menjaga lidah, menjaga tulisan, apa sajalah, menjaga perlakuan, sabar, menahan kemarahan. Siapa yang banyak zikir sebenarnya automatik dia jadi orang yang kuat menahan marah sebenarnya. Kalau orang tanya, Ustazah macam mana ya nak tahan marah? Zikirlah apa-apa pun. Sebab hati ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya siapa yang berzikir mengingati Allah, jiwanya akan tenang. Orang yang tenang, dia menang melawan hawa nafsu. Malam tadi saya ada share satu doa tu, saya dapat daripada seorang guru. Saya pun juga sekarang ni dalam fasa ujian yang agak berat. Semua orang pun ujian, bukan saya seorang lah. Kita semua dalam ujian, berat ringan semua dalam ujian. Subhanallah, siapa yang kata Ustazah saya tak ada ujian apa-apa, okey je. Itu lagi berat ujian. Sebab Allah dah sebut hidup dan mati kita untuk diuji. Jadi itu ujian juga tu. Ujian rasa macam tak ada dosa, macam hidup okey. Siapa yang orang yang berpuas hati dengan hidupnya di dunia, takut itulah kadar kita dapat. Bimbang itu je, tak dapat bahagia akhirat. Jadi bukan nak suruh takut-takut, tak ada. Cuma kita kena sentiasalah berwaspada, banyakkan zikir, amal soleh dan sebagainya. Malam tadi ada share satu doa tu kan. Sebenarnya itu kan kita baca selalu lepas, kita dah selalu baca selepas solat. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Nabi sebut siapa yang bacanya 100 kali, dia akan dapat apa? Siapa yang membaca zikir ini 100 kali, tak ada waktu tertentu, terpulang, asalkan habis 100 kali. Ini hadis yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali satu hari, dia mendapat pahala umpama seperti memerdekakan 10 orang hamba. Itu pahala yang besar sangat, tuan-tuan sekalian. Umpama seperti membebaskan 10 orang hamba, dan Allah akan memberikannya 100 kebaikan, dan Allah akan melindunginya daripada 100 keburukan. Tak tahu keburukan apa yang Allah lindungi. 100 tuan-tuan sekalian. Kalau esok 100 lagi, esok 100 lagi. Jadilah amalan tu. Keburukan ni boleh jadi daripada dalam diri kita, dan juga keburukan daripada luar. Luar tu banyaklah. Syaitan, manusia yang jahat, fitnah-fitnah, kan, macam-macam lah kejahatan kat luar tu, tuan-tuan sekalian. Dan Nabi sambung juga, siapa yang baca tu akan diselamatkan daripada bisikan dan godaan syaitan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sama ni baca, saya pun jahil. Saya kata, ya Allah, kenapalah? Pernah baca hadis ni tapi lupa untuk menyampai-nyampai dan ingatkan diri sendiri. Maksudnya kita baca lepas solat tu kan, lepas solat je astagfirullahalazim asyhadu la ilaha illallah. Rupanya kita dituntut baca 100 kali sehari, dan Nabi kata siapa yang mampu memperbanyakkan, maksud lebih lagi pada 1 kali, maka dia mempunyai kebaikan yang banyak. InsyaAllah, alhamdulillah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Selamat hari Isnin, selamat berbias, selamat bertugas kembali. Selamat untuk semuanya. Okey. Ana uhibbukum fillah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. InsyaAllah.